Abang Boy baru cadangkan last week yang Abang Boy akan buatkan carta keanehan untuk setiap kes. Abang Boy letak ranking daripada nombor 1 hingga nombor 10. Kalau ranking nombor 1 adalah korang boleh expect kes tu geli-geli je, celah-celah gigi lah gitu. Lagi tinggi, lagi brutal dan aneh lah kes tu akan jadi. Paling maksimum adalah 10. Setakat bunuh-bunuh biasa ni, Abang Boy akan ranking nombor 3 atau nombor 4. Lagi aneh, lagi brutal, maka lagi tinggilah yang Abang Boy akan letak ranking dia. So far kes yang Abang Boy pernah cover, yang paling brutal dan yang paling pelik adalah kes Nirbhaya yang berlaku di India. Itu pun Abang Boy letak ranking nombor 8 je kot. Anyway, rasanya kes hari ni Abang Boy letakkan di ranking nombor 6. Bukan sebab pembunuhan yang brutal guys, tetapi disebabkan motif dia membunuh tu, Abang Boy tak boleh nak brain. Dan yang dia bunuh tu pun bukan strangers tau. Yang dia pergi kita itu ahli keluarga terdekat dia. Abang Boy yakin korang akan terkejut bila dapat tahu kenapa sebab dia membunuh. So sediakan kudak siap-siap, chill, tenang, kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Memperkenalkan keluarga Amato. Ayahnya Chad Amato dan ibunya Margaret. Sebenarnya sebelum diorang kahwin ni, Margaret adalah seorang ibu tunggal yang mempunyai seorang anak yang bernama Jason yang berumur 3 tahun pada masa tu. Tetapi Chad ni tak kisah. Dia still nak kahwin dengan Margaret ni dan mereka bertiga telah membina sebuah rumah di sebidang tanah berkeluasan 1 hektar di Chulota, Florida. Chad ni sebenarnya adalah pemilik syarikat farma yang berjaya dan dia juga telah membuka sebuah syarikat IT. So memang kaya rabak lah dia orang ni. Margaret pula adalah seorang ketua pengurus di sebuah syarikat pembekal barangan perubatan di serata US. So basically memang diorang berdua ni power couple lah. Setahun selepas mendirikan rumah tangga, mereka telah dikurniakan anak pertama mereka iaitu Cody. 2 tahun selepas tu pula, anak kedua mereka pula, Grant, telah dilahirkan. Dipendekkan cerita, pada tahun 2018, Chad dan juga Margaret bercadang untuk membeli sebuah tanah di Tennessee untuk mereka berdua tinggal. Pada masa ni Jason, anak yang paling sulung, dah bekerja sebagai pengurus bahagian pinjaman perumahan di Winter Spring, Florida. Cody dan Grant pula baru je tamat pengajian diorang di Kolej Perubatan dengan result yang sangat padu. Kedua-duanya bakal mendapat pekerjaan dalam bidang perubatan. Result bagus, pakai pula kabel bapak dia. Memang sasar lah dapat kerja. So daripada luar nampak keluarga ni memang padu gila lah. Mak bapak kaya, anak-anak pula berjaya. Tetapi ada something wrong dengan salah seorang daripada mereka. Cody masuk kerja memang bagus. Semua orang puji dia seorang pekerja yang rajin dan sangat-sangat excited untuk mengumpul pengalaman sebagai seorang doktor pakar bius. Tetapi Grant ni macam ada masalah sikit. Walaupun dengan menggunakan kabel bapak dia, Grant tak lulus ujian saringan pertama untuk melayakkan diri. Disebabkan ini, Grant hanya bekerja sebagai seorang nurse sahaja. Pada bulan Jun 2018, Grant telah ditamatkan perkhidmatannya disebabkan pihak hospital mendapat komplain yang Grant telah salah bagi dos ubat kepada pesakit. Kalau 1-2 tu tak apa lagi, ini dah berbelas kali kot di mana Grant berikan pesakit ubat yang salah. Pihak hospital syak yang Grant ni telah mencuri ubat-ubat tu semua. Disebabkan tuduhan ni, Grant telah ditahan oleh polis. Tetapi disebabkan tiada bukti yang kukuh, dia terpaksa dilepaskan. Itu pun dah cukup untuk pihak hospital menamatkan perkhidmatan Grant sekaligus menutup jalannya untuk berjaya dalam bidang perubatan. Yelah, nama pun dah buruk. Memang payahlah hospital lain nak ambil dia bekerja. Disebabkan ini, Grant terpaksa berpindah balik ke rumah keluarganya di Chulota. Start daripada ni, Grant dah jadi lain dah. Yelah, korang imagine, adik-beradik semua dah berjaya kot. Tetapi dia seorang je tak boleh nak pergi mana.
Nama dah busuk. Pergi hospital lain pun dah tak boleh dah. Memang stres lah member. Pada masa ni lah dikatakannya Grant mengalami depresi yang teramat sangat. Dia dah mula tak makan sangat. Tidur pun dah tak teratur dah. Grant dilihat sangat-sangat kurus pada masa ni. Dia dah tak keluar-keluar bilik dah guys. Tidur pada siang hari dan menjadi burung hantu pada malam. Bersosial usahlah cerita. Dia banyak menghabiskan masanya bermain game dan juga online. Ada satu streaming website yang dipanggil Twitch di mana user boleh stream diri diorang bermain game. Grant adalah salah seorang daripada Twitch streamer ni. Dia meminta duit daripada bapaknya untuk set up PC dan studio untuk dia bermain game. Dekat dalam Twitch ni, dia buat satu personality yang lain tau. Dia acah-acah jadi seorang gamer yang berjaya dan juga mempunyai koleksi kereta-kereta sport. Padahal semua tu kereta bapak dia. Sebenarnya pada usia 29 tahun, Grant adalah seorang yang tidak mempunyai pekerjaan dan masih tinggal dengan parents. Dan satu-satunya kereta yang dia ada hanyalah sebuah Honda Accord model lama. Itu pun bapak dia yang payung tau. So duduk dalam bilik sorang-sorang, umur pula 29 tahun, tak ada girlfriend pula tu. So nak buat apa lagi? Memang tengok cerita Blue lah cerita dia. Itulah kerja dia setiap malam. Pada masa ni, Grant telah diperkenalkan dengan seorang model dewasa yang bernama Sylvia Venceslavova, atau nama nickname-nya adalah Sylvie, yang berasal daripada Bulgaria. Si Sylvie ni pun adalah seorang streamer juga, tetapi streamer jenis lain sikit. Sylvie adalah seorang webcam model. Grant memang terpukau gila dengan Sylvie ni. Hampir setiap malam dia akan menghabiskan masa berjam-jam melihat Sylvie secara live di webcam. Dikatakan Grant menghabiskan lebih kurang $600 sehari untuk memberi tips dan juga hadiah kepada Sylvie. Dia dah rasa yang Sylvie ni adalah girlfriend dia. Dia langsung tak bagi peluang kepada lelaki lain untuk private session dengan Sylvie tau. Itu yang sampai berhabis $600 tu. Hui, gila lah. Padahal duit tu semua bukan duit dia tau, duit mak bapak dia. Dalam masa 3 bulan saja, Grant telah menghabiskan sebanyak $200,000 daripada duit ayahnya. Kalau convert dengan duit Malaysia, dah dekat $1,000,000 kan. Tak cukup dengan tu dia pergi buat loan dengan menggunakan nama ayahnya sebagai guarantor. Kalau tak dapat ayahnya pula, dia gunakan pula nama abangnya Cody. Memang problem amat ni. Tak boleh nak salahkan Sylvie juga sebab dia tak tahu pun. Dia langsung tak ada perasaan dekat Grant. Dia hanya anggap Grant ni sebagai mesin ATM-nya saja. Yelah, si Grant ni pun bagi tahu yang dia dapat duit daripada menjadi gamer yang berjaya. Tetapi aktiviti Grant ni telah diketahui oleh ahli keluarganya. Yelah, $200,000 tu bukan sikit guys. Bila ayahnya bersemuka dengan Grant memberi alasannya duit tu semua digunakan untuk kerjaya gamernya. Dia nak jadikan profilnya mantap supaya dapat lebih banyak sumbangan daripada orang ramai. Ingatkan mak bapak dia marah lah. Tak guys, bapak dia siap settlekan loan yang dibuat oleh Grant tau. Masih lagi bagi muka. Dorang sekeluarga betul-betul sokong si Grant ni dan nak Grant berjaya dalam apa juga bidang yang dia ceburi. Padahal dorang ni tak tahu si Grant ni buat apa malam-malam. Pada awal bulan Disember 2018, Cody ajak Grant untuk ikut bersama bercuti di Japan. Makan, minum, penginapan semuanya ditanggung oleh Cody. Hubungan mereka berdua ni sebenarnya dah renggang selepas Grant dibuang kerja. Yelah, Cody pun dah ada rumah sendiri dan jarang balik ke rumah keluarga. So, diorang memang jarang jumpa dah. Cody dan Grant mengambil peluang tu untuk merapatkan kembali hubungan diorang adik-beradik. Tetapi balik-balik je dari percutian daripada Jepun, boleh dikatakan hari-hari Grant ni gaduh dengan bapaknya, chat. Yelah, mak bapak mana tak stres. Sampai bila lagi nak makan ditanggung oleh mak bapak? Bapak dia bising, suruhlah si Grant ni cari kerja. Daripada duduk je dalam bilik menghabiskan berah, baiklah cari kerja. Umur dia dah 29 tahun tau. Mak bapak Grant ni tak kisah Grant ni dapat kerja apa pun. Kerja jadi pelayan restoran pun diorang tak kisah, asalkan si Grant ni tak menghabiskan masanya depan PC. Tapi itulah, Grant ni masih berkeras yang kerjaya sebagai gamer ni lebih menguntungkan. Pada 19 Disember 2018, Grant sekali lagi bergaduh dengan bapaknya. Bila dah penat bergaduh, Grant belah daripada rumah tu. Dia meninggalkan teks mesej kepada ibunya dengan mengatakan dia akan cuba selesaikan masalah kewangan tu dengan sendiri sebab dia dah penat hari-hari kena marah. Acah-acah jadi victim pula. Dia yang cari pasal, dia pula yang merajuk. Macam awet pula. Selepas beberapa hari tak balik-balik rumah,
Risaulah yang si Grant ni bunuh diri. Mak dia pergi call talian kecemasan untuk melaporkan kehilangan Grant. Bila polis buat pencarian, rupa-rupanya dia pergi lepak dekat rumah makciknya yang bernama Donnie, yang jarak lebih kurang 65 km daripada rumah. Mengetahui yang Grant dalam keadaan okey, mak bapak dia pun biarkan je lah dia duduk dekat rumah makcik dia. Yalah, mungkin ini adalah tempoh untuk Grant ni bertenang. Diorang berharap sangat yang makcik Donnie boleh meyakinkan Grant untuk mengubah cara hidupnya dan mencari pekerjaan. Ingatkan dia berubah? Mana maunya. Grant masih lagi meneruskan cara hidupnya, tidur di siang hari dan menjadi burung hantu pada malamnya. Dia masih lagi meneruskan aktiviti online dengan Sylvie hampir setiap malam. Tak cukup dengan tu guys, pada suatu hari makciknya mendapat notifikasi daripada bank mengatakan terdapat beberapa transaksi yang mencurigakan. Cek punya cek, transaksi itu dibuat ke sebuah laman web dewasa. Siapa lagi? Memang Grant lah punya kerja. Makcik Donnie terus bagi tahu dekat chat tahu ayah kepada Grant tentang apa yang terjadi. Memang mengamuklah bapa dia. Tetapi dalam mengamuk tu pun, bapa dia memujuk makcik Donnie untuk tidak melaporkan benda ni kepada polis dan dia akan bagi ganti rugi atas segala kerugian yang dialami oleh makcik Donnie. Chad mengadu yang sepatutnya pada tahun 2019 dia dah pencen dah. Dia dah buat plan dengan Margaret untuk berpindah ke rumah baru mereka di Tennessee dan menghabiskan masa tua mereka di sana. Tetapi dia terpaksa bekerja lagi beberapa tahun untuk settlekan hutang yang dibuat oleh Grant. Duit simpanan $200,000 tu pun kira burn je lah. Nak kumpul balik bukan senang geng. Pada 22 Disember 2018, semua ahli keluarga Amato decide untuk buat something. Kalau dibiarkan memang hanyut budak Grant ni. Chad, Margaret, Jason dan juga Cody pergi ke rumah makcik Donnie untuk memujuk Grant balik ke rumah. Mereka semua meyakinkan Grant untuk mengikuti satu program orientasi untuk membendung ketagihan Grant kepada pornografi. Nak tak nak, Grant kena juga join program tu selama 2 bulan. So tanpa ada pilihan lain, Grant terpaksa setuju. Dia dah tak ada tempat dah. Makcik Donnie dah memang tak nak ditinggal situ dah. Nak sewa tempat lain, manalah dia nak ada duit. So Grant ikut je lah cakap bapak dia. Program tu pun bukan murah geng, 50k kot. Segala-galanya telah disponsor oleh abangnya iaitu Cody. Semasa Grant di pusat orientasi, Chad, ayah kepada Grant, telah kontak Sylvie sendiri dan membongkarkan apa sebenarnya yang terjadi dan siapakah sebenarnya Grant Amato. Dia buka habis semua. Pasal Grant habiskan duit $200,000 duit simpanan, pasal hutang yang ditanggung oleh keluarga dan juga kehidupan sebenar Grant. Bila Minah tu dah tahu, memang terkejut lah dia. Dia berjanji dengan Chad untuk block Grant daripada live streaming dan juga menghentikan segala perbualan daripada Grant. Tak habis kat situ, Chad ni pergi formatnya PC Grant dan letak password baru. Dia langsung mati-mati tak nak bagi si Grant ni akses PC langsung. Tetapi yang menyakitkan hati adalah walaupun program tu berlangsung 2 bulan, si Grant ni dengan selamba je belah daripada tempat tu selepas 2 minggu je join. Abang kau dah bayar 50k kot, kau boleh belah macam tu je? Apa pangkai memang ai. Aduh, family dah tak tahu nak buat apa dah. Segala usaha diorang untuk tolong Grant semuanya tak berjaya. Grant ni mati-mati tak nak berubah langsung. Last sebagai satu usaha yang terakhir, Chad, Margaret panggil semua adik-beradik untuk adakan meeting di sebuah restoran pada 5 Januari 2019. Chad dan Margaret kali ni bertegas kalau Grant masih nak tinggal di rumah, Grant kena ikut beberapa peraturan yang telah ditetapkan. Kalau tak, Grant akan dihalau. Antara peraturan baru tu adalah Grant kena berhenti tidur lambat dan menghabiskan masanya di depan PC sepanjang malam. Grant dah tak boleh kontak Sylvie dah. Chad bagi Grant masa sebulan untuk mencari pekerjaan. Dan bila dia dah dapat kerja pula, dia kena bayar balik segala hutang-hutangnya secara ansuran. Segala peraturan ni dah tak ada tolak ansur dah. Kalau Grant langgar, sama ada 2 je. Jadi homeless atau Grant akan dipaksa masuk askar. Itu sahaja. Tak boleh dah nak nego-nego. Mengetahui yang family dah tak bagi muka dah, dia setuju je dengan semua syarat yang ditetapkan. Tetapi apa yang berlaku beberapa hari selepas tu terus mengubah keluarga Amato. Pada 25 Januari 2019, sesuatu yang pelik berlaku. Cody tak datang kerja pada hari tu.
Benda ni pelik sebab si Cody ni tak pernah ambil cuti sebelum ni. Dia dah berkhidmat di Hospital Orlando Medical Center selama 5 tahun dah. Tak pernah sehari pun si Cody ni tak datang kerja. Cuti sakit pun tak pernah. So of course lah, benda ni menimbulkan tanda tanya di antara rakan sekerja Cody. Diorang cuba call tetapi tak diangkat. Message pun tak di-reply. So diorang cuba pula call girlfriend si Cody ni. Girlfriend dia cakap yang dia pun tak dapat roja Cody sepanjang hari. Yang dia tahu adalah malam semalam ayah Cody iaitu Chad telah mesej Cody dan suruh dia balik secepat mungkin. Mengetahui yang keluarga Cody ni tengah mengalami masalah, dia macam tak adalah tanya macam-macam. Dia expect Cody akan balik malam tu. Tetapi yang peliknya sampai ke pagi Cody tak muncul-muncul. Tak banyak cakap, rakan sekerja Cody terus menelefon polis untuk melaporkan apa yang terjadi. Diorang request polis untuk membuat welfare check ke kediaman keluarga Cody di Chulata. Sesampai je polis, diorang temui kereta Cody masih berada di kediaman keluarga mereka. Polis cuba untuk menekan loceng pintu tetapi tak ada orang pun yang menjawab. Diorang cuba juga ketuk pintu. Diorang cuba gunakan siren peronda tetapi rumah tu macam tak berpenghuni. Padahal masing-masing kereta park dekat depan kot. Selepas mendapatkan kelulusan daripada pegawai atasan, polis telah memecah masuk rumah melalui pintu belakang rumah. Apa yang diorang jumpa kat dalam rumah tu? Hoi, memang gila guys. Di hallway di antara garaj kereta dan juga rumah, polis menemui mayat Cody dengan kesan tembakan di kepala. Sepucuk pistol telah ditemui dalam jarak 5 kaki daripada mayat. Di dapur pula, mayat Chad ditemui dalam keadaan terlentang di lantai dengan 2 kesan tembakan di kepala. Dan yang paling menyedihkan adalah Margaret. Mayatnya ditemui dalam keadaan duduk di depan PC di dalam bilik bacaan. Dia juga mengalami kecederaan di belakang kepala. Well, they're telling us just very little at this point, but this is a situation that is developing and changing by the minute. We are at the intersection of Fort Christmas Road and Lake Mills Road, outside of Chulata, a little bit north of the Orange Seminole County line. Behind me, you can see that the entrance to Picket Downs is blocked off by flashing lights and patrol cars in that direction. And again, patrol cars have been going in and out of here. The Critical Incident Command post just rolled in here, so they are in here for the long haul, indicating that there's a lot of work to do. From Chopper 2 over the Picket Downs area, we can see the area where they are investigating at this point. The sheriff's office saying simply that they are investigating a suspicious death at a home inside of Picket Downs with multiple people involved. Pasukan forensik telah dipanggil dan dalam masa 30 minit, kawasan rumah keluarga Amato telah ditutup daripada orang luar. Forensik mendapati yang tiada kesan seperti rumah tu dipecah masuk dan tak ada barang yang hilang. Ini menandakan yang suspek adalah orang yang keluarga ni kenal. Pada masa ni, Grant Amato memang menghilangkan diri dah. Telefonnya pun telah dimatikan. Serta-merta, Grant telah dijadikan suspek dalam kes ni. Pada esok harinya, Grant telah berjaya dikesan berada di sebuah hotel di Orlando. Semasa polis menggeledah bilik hotel Grant, mereka menjumpai beberapa kredit kad milik Cody dan juga Chad. Grant Amato telah ditahan riman untuk membantu siasatan. Masa mula-mula disoal siasat, dia mengaku yang dia mempunyai masalah ketagihan online dan disebabkan ini hubungan dia dan keluarga menjadi renggang. Dia mengatakan lagi yang Chad adalah seorang bapa yang kuat mendera dan sangat-sangat strict. Bila polis tanya pula pasal hutang-hutang, barulah dia buka cerita yang dia banyak spend duit dekat model dewasa yang bernama Sylvie. Dia mengatakan yang dia menyesal sebab melakukan semua tu, tetapi dia memberi alasan yang dia stres dengan family-nya yang sentiasa memandang rendah kepadanya. Macam-macam lah dia fitnah family dia. Bila ditanyakan kenapa Grant ni tidur di hotel, dia mengatakan yang bapaknya telah menghalaunya daripada rumah pada 24 Januari, sehari sebelum mayat keluarga Amato ditemui polis. Menurut Grant, pada hari kejadian, dia berada di rumah sepanjang hari menyiapkan resume untuk mencari kerja pada besok harinya. Tetapi segalanya berubah bila Chad balik daripada kerja. Chad dapat tahu yang Grant ni masih lagi berhubung dengan Sylvie melalui akaun Twitter menggunakan telefon ibunya, Margaret. Menurut Grant, ibunya telah membenarkan Grant untuk menggunakan telefonnya. Disebabkan marah, Chad telah menghalau Grant daripada rumah.
Grant kemudiannya telah kemas semua barangnya dan belah daripada situ. Dalam masa Grant ni berjalan ke kereta, Chad follow daripada belakang. Chad cuba lagi untuk menasihati anaknya supaya hentikan buat benda-benda bodoh ni. Last, Chad berikan kad kredit miliknya kepada Grant untuk menyewa hotel pada malam tu. Elok je Grant nak belah, Cody pun sampai. Dorang bersembang pula dekat luar. Last, Cody menolong Grant untuk meletakkan barang-barangnya ke dalam kereta dan Grant start memandu keretanya lebih kurang pada pukul 12 malam. Dia berhenti kejap di sebuah kedai runcit untuk menggunakan wifi kedai tu untuk mencari lokasi tempat interviewnya besok. Dipendekkan cerita, dia tertidur dekat dalam kereta dan besok paginya dia pergi ke tempat interview tu. Mula-mula tu dia nak balik rumah dah. Dia nak minta maaf kat bapak dia. Tetapi selepas dia tengok kereta polis yang banyak di perkarangan rumah dan disebabkan takut, dia tak jadi balik dan terus ke sebuah kafe di bandar untuk mengetahui apa yang terjadi kepada keluarganya. Ini semua menurut Grant tau. Walaupun dia cuba goreng polis, ingat polis senang-senang ke nak percaya. Last bila dah penat polis main tarik tali dengan Grant, dorang menggunakan taktik lain pula. Dorang tunjukkan satu persatu gambar crime scene dan juga gambar mayat ahli keluarganya. Grant yang tadinya kelihatan tenang, lepas tengok gambar tu semua, dia terus meraung guys. I mean, I left the house later than what I had said. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that? Or your mother? Is that how you left your family? No. Walaupun dalam keadaan macam tu, Grant masih lagi mengatakan yang dia tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku dengan keluarganya. Jason, abang yang paling sulung, telah dipanggil ke balai polis untuk memujuk Grant untuk mengaku bersalah atas perbuatannya. Diorang berdua berpelukan menangis dekat dalam bilik soal siasat tu. Walaupun setelah dirayu, Grant buat sardin je guys. Dia mati-mati cakap yang dia tak tahu apa yang berlaku. Polis sebenarnya dah keluarkan Jason sebagai senarai suspek pun, disebabkan pada hari kejadian Jason menghabiskan masanya bekerja sepanjang hari. Dan selepas habis kerja, dia berada bersama-sama dengan teman wanitanya di rumahnya sendiri di Winter Spring. Esoknya dia pergi kerja macam biasa juga. So suspek yang tinggal hanya Grant seorang je. Tapi dia punya degil tu, oi na'uzubillah, penyudahnya pada 28 Januari 2019, Grant Amato telah didakwa atas kesalahan membunuh ketiga-tiga ahli keluarganya dengan kejam. Ikat jamin sebanyak $750,000 telah dikenakan ke atas Grant. Disebabkan dah tak ada orang boleh payung dia dah, dia terpaksa merengkuk dekat dalam penjara menunggu perbicaraan yang dijadualkan berlangsung pada 15 Julai 2019. Kalau Grant didapati bersalah, dia akan berdepan dengan hukuman mati. Pendakwa raya menggunakan hujah yang tiada kesan seperti rumah dipecah masuk. Ini menandakan pelaku adalah orang yang dikenali oleh keluarga Amato dan tak mungkin ada pencuri masuk ke dalam rumah sebab tak ada langsung barang-barang yang berharga dicuri tau. Forensik bahagian digital telah membuat pemeriksaan terperinci ke atas semua barangan elektronik mangsa. Apa yang mereka temui telah memberi gambaran timeline apa yang berlaku pada 24 Januari itu. Grant Amato berada di rumah bersama ibunya Margaret. Aktiviti terakhir Margaret di PC adalah pada pukul 4.45 petang. Ini menandakan yang nyawa Margaret telah ditambatkan lebih kurang pada masa ni. Aplikasi kesihatan di telefon Chad telah merekod 67 langkah pada 5.25 petang. Berkemungkinan perjalanan tu diambil daripada keretanya untuk masuk ke rumah. Selepas tu dah tak ada aktiviti dah. Mereka membuat spekulasi yang Chad telah ditembak sejurus dia masuk ke dalam rumah. Tembakan pertama tidak membunuh Chad. Ini dibuktikan dengan kesan darah daripada pintu dapur ke arah almari dapur di mana telefon tu berada. Satu lagi tembakan telah dilepaskan untuk menamatkan nyawa mangsa. Pada 5.52 petang, telefon Chad telah di-unlock dan mesej telah dihantar kepada telefon Cody menyuruh Cody balik ke rumah disebabkan hal penting. Grant berada di rumah lebih kurang 4 jam kemudian menunggu Cody untuk sampai. Cody telah meninggalkan kerjanya pada pukul 9.45 malam dan terus ke kediaman keluarganya.
Masuk-masuk je, tak cakap banyak guys. Grant terus menembak Cody di kepala. Grant telah menggunakan USB drive di PC-nya pada pukul 11.42 malam. USB tu mengandung lebih 600 gambar dan juga video rakaman Sylvie. Sebelum Grant belah daripada rumah tu, dia telah menggunakan cap jari bapanya untuk mengakses akaun bank bapaknya. Dia telah menggunakan $600 untuk menebus balik akaun lamanya supaya dapat berhubung dengan Sylvie. Walaupun dengan segala bukti yang telah dibentangkan, Grant langsung tak menunjukkan rasa bersalah pun. Dia masih mengatakan yang dia tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku kepada keluarga dia. Peguam bela tukar cerita mengatakan yang Cody lah pembunuh yang sebenar dan bukan anak guamnya. Berdasarkan bukti di mana pistol dijumpai tak jauh daripada Cody, ada kemungkinan yang Cody telah membunuh diri selepas membunuh kedua-dua ibu bapanya. Tetapi teori ini telah disangkal oleh forensik. Pistol ditemui berdekatan dengan Cody adalah bukan senjata yang digunakan dalam pembunuhan ni. Dan lagi satu sebab adalah tiada kesan gunshot residue di tangan Cody. Pada siapa-siapa yang tak tahu, selepas seseorang tu melepaskan tembakan, kesan belerang daripada peluru akan berterbangan di udara. Kesan ni akan terkena kepada tangan dan juga baju si penembak tu. Dan dalam kes ni, kesan belerang tu tak ada langsung di tangan Cody tau. Pemeriksaan kesan tembakan di kepala Cody pula, forensik mendapati yang Cody ditembak dalam jarak 1 meter. So memang tak mungkin lah si Cody ni membunuh diri. Sebab kalau membunuh diri, pistol tu kena berada dekat dengan kepala. Pendakwa raya membuat spekulasi yang motif sebenar Grant membunuh keluarganya adalah disebabkan cintanya dengan Sylvie telah dihalang. Grant dikatakan sangat-sangat marah bila dapat tahu yang Chad telah kontak Sylvie sendiri dan memberitahu identiti sebenar Grant. Motif ni dapat dibuktikan dengan satu posting di sebuah forum di mana Grant meluahkan rasa tak puas hatinya dengan keluarganya, especially kepada Chad. Peguam bela Grant menafikan kesemua pertuduhan dengan mengatakan kesemua bukti yang dikemukakan adalah bukti keadaan sahaja dan spekulasi semata-mata. Tak ada langsung bukti yang betul-betul kukuh yang dapat mengaitkan anak guamnya. DNA Grant pun tak ada dekat tempat kejadian dan senjata pembunuhan pun tak dijumpai. Walaupun macam tu, setelah perbicaraan yang memakan masa hampir sebulan, pada 12 Ogos, juri mendapati yang Grant Amato bersalah atas 3 pertuduhan membunuh dengan niat first degree murder. Setelah mengambil kira kesemua bukti dan juga latar belakang Grant dalam bidang perubatan, hakim telah menjatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat tanpa peluang untuk dibebaskan. Dia telah terlepas hukuman mati. So macam mana kes hari ni guys? Korang rasa siapa sebenarnya pembunuh keluarga Amato? Semua bukti-bukti yang dibentangkan adalah bukti keadaan je tau. Korang rasa-rasa lah orang macam Grant yang ketagih cerita Blue ni sanggup membunuh ke? Ahli keluarga dia pula tau. Abang Boy biasa dengar orang ketagih dadah sanggup membunuh. Tetapi kes kali ni porno guys. Entahlah. Seperti biasa, Abang Boy nak dengar pendapat korang pula. Lagi satu, korang setuju tak dengan ranking Abang Boy? Kasih komen korang dekat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, mungkin korang boleh belanja Abang Boy 1 like dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.